صلوا على النور أحمد نور الماء. Allahumma salli ala Muhammad. Sebutkan lagi dalam hadis Nabi SAW, la tuqra'a inda amrin asir illa yassarahu Allah Ta'ala. Surah Yasin ini, ini bukan kata Nabi, ini kata para ulama. Kata sebagian ulama, antara khususiyah surah ini, la tuqra' inda amrun asir illa yassarahu Allah Ta'ala. Tak dibaca surah Yasin pada tempat-tempat genting. Bukan genting highland, tempat-tempat susah kita, berhadapan dengan kesusahan, ada kesulitan, ada masalah, ada muskilah. Tak dibaca Yasin pada tempat tersebut, melainkan akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya sebutlah tadi, Imam Haddad mengatakan surah Yasin ini, siapa yang baca setiap hari, maka akan dikabulkan segala hajat dia, dunia dan juga akhirat. Dan dijauhkan daripada dia segala musibah, dunia dan juga akhirat. Wa ka'anna qira'atuha indal mayyit latanzilu rahmat wal barakah. Seakan-akan bacaan surah Yasin di sisi jenazah-jenazah akan diturunkan rahmat kepada mereka. Wa yushila alaihi khurujir ruh. Dan juga dibaca juga surah Yasin kepada orang yang hampir mati, yang hampir wafat, untuk dipermudahkan rohnya keluar. Memang mujarab kalau kita baca surah Yasin di tepi telinga orang yang dah nak nazak, nak mati dah dipermudahkan roh untuk keluar daripada jasadnya. Sebab roh ni susah nak keluar. Disebutkan Nabi seperti apa? Seperti nak keluarkan duri-duri. Duri-duri pada jasad kita. Duri banyak. Pokok yang berduri tu nak tarik. Kena habis ni jasad kita ni. Rasa sakit, mati. Ala innal maut lasakarat, kata Nabi. Sesungguhnya bagi mati tu ada sakitnya. Bahkan Nabi sendiri pun sakit dengan kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan Nabi SAW minta daripada Allah, ya Allah, kalau beginilah sakitnya sakarat, berikanlah semua sakit umatku kepada aku. Nabi nak tanggung semua sakit kematian ni. Rahmatnya Nabi dengan kita, tapi Allah tak beri. Allah kata setiap orang akan merasakan kematian, kecuali orang-orang yang mati syahid. Orang mati syahid, seronoknya mereka mati syahid, sampai bila dia mati minta, ya Allah, hidupkan aku kembali supaya aku boleh mati syahid balik. Sebab seronok sangat mati bagi mereka. Mati syahid tak sakit. Tapi kata para ulama, syahid itu ada 3 jenis. Ada syahid dunia, ada syahid akhirat, ada syahid dunia akhirat. Apa syahid dunia akhirat? Orang yang berperang di jalan Allah memerangi orang kafir. Orang yang mati dalam peperangan. Mereka di atas dunia pun dimuamalatkan seperti orang syahid. Di akhirat pun mereka dibangkitkan dan dikatakan orang syahid. Ini orang syahid dunia akhirat. Tak dimandikan, tak dikafankan, tanam terus. Darah mereka menjadi saksi bagi mereka di hari kiamat. Maka bukan makruh, haram, tak boleh mandikan mereka. Biarkan tanam dengan pakaian mereka, dengan darah mereka sekali. Itu orang syahid dunia akhirat. Ada yang kedua, syahid akhirat. Syahid akhirat ni apa? Atas dunia dia bukan syahid. Dia mati macam orang biasa, dimandikan, disolatkan, dikafankan. Tetapi di hari akhirat mereka dibangkitkan bersama para syuhada. Siapa mereka antaranya? Kata Nabi SAW, orang yang mati sakit perut, mati syahid. Orang yang mati lemas, mati syahid. Orang yang mati kebakaran, mati syahid. Perempuan yang mati ketika melahirkan anak, mati syahid. Nabi sebut banyak. Anwa'us syuhada. Bilangan-bilangan orang syahid ini Nabi sebut banyak sangat. Banyak jenis. Antaranya apa? Wa talibul ilm. Dan orang yang menuntut ilmu, mati ketika menuntut ilmu, mati syahid. Syahid apa ni? Syahid akhirat. Atas dunia kita mandikan dia, kita kafankan dia, kita solatkan dia. Tapi hari akhirat tengok dia bersama dengan para syuhada. Ini syahid akhirat. Baik. Allah SWT Muhammad. Yang ketiga, syahid dunia. Syahid dunia ni tak boh. Syahid dunia ni apa? Atas dunia je nama syahid. Atas dunia dia perang-perang mati, orang kata dia mati syahid. Rupa-rupanya tak mati syahid. Sebab apa? Dia berperang untuk tunjukkan dia ni hebat, tunjukkan dia ni berani, tak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada akhirat nanti tak dikumpulkan bersama para syuhada, bahkan bersama orang-orang ahli fasik. Waliyadzubillah. Sebab apa? Sebab dia berjihad tadi bukan kerana Allah. Sama ada kerana harta ke, kerana nama ke, kerana kemasyhuran ke, kerana pujian ke, apa-apa sahaja. Maka kita hari ini pun, kalau kita mari bukan kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita pun dalam keadaan maksiat. Waliyadzubillah subhanahu wa ta'ala. Maka sentiasa kita kena ikhlaskan niat kita. Aku datang ni nak cari Allah Subhanahu wa Ta'ala, nak mentadabbur ayat Al-Quran. Perbanyakkan niat-niat yang baik. Setiap niat kita yang baik Allah beri pahala. Innamal a'malu binniyat. Setiap amal kita bergantung kepada niat kita. Kalau banyak niat-niat kita yang baik, maka banyaklah pahala kita. Setiap daripada kita ni berbeza-beza pahala dia. Mungkin ada kalangan kita yang sampai pada tahap yang tertinggi daripada pahala, bergantung kepada niat dia, bergantung kepada keadaan hati dia. Ada orang mari mungkin balik ke tangan kosong. Waliyadzubillah. Ada orang mari balik dengan penuh madad yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik.
Kana al-masyayikhah yaqulun idza qara'ta yakni Yasin indal mayyit khaffafa Allahu anhu biha. Kalau dibacakan surah Yasin di sisi orang yang nak mati dah, hampir mati, maka akan diringankan rohnya. Maknanya senang untuk keluar rohnya. Rawahul Bazzar inda Ibn Abbas, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lawadittu annaha fi qalbi kulli insanin min ummati." Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku berharap surah Yasin ada di setiap hati di kalangan umat aku. Nabi kata, aku berharap setiap umat aku ni dalam hati mereka ada surah Yasin. Maksudnya apa? Beramal dan faham dan sentiasa membaca surah Yasin. Nabi berharap begitu. Maka tak nakkah kita menjadi seorang yang menggembirakan Nabi dengan kita mencapaikan hasrat Nabi ni, hajat Nabi ni. Kita nak menggembirakan Nabi, kita kena tunaikan hajat Nabi. Antara hasrat Nabi apa? Aku berharap setiap hati orang-orang mukmin ada dalam hati mereka surah Yasin. Maka kita azamkan, kita nak fahamkan surah Yasin, dan kita nak amalkan dengan surah Yasin, dan kita nak baca setiap hari kalau boleh. Tak boleh setiap hari, setiap minggu sekali baca surah Yasin. Kita alhamdulillah di tanah Melayu ni dibaca surah Yasin setiap malam Jumaat. Tak ada hadis, tak ada ayat Al-Quran. Tak. Bid'ah orang Melayu buat. Tapi bagus tak bagus? Bagus. Nabi kata, aku harapkan dalam setiap hati orang mukmin ada surah Yasin. Dengan berkat amalan-amalan orang tua kita dulu, ramai di kalangan kita ni ada hafal surah Yasin. Tak pernah baca pun, tak pernah hafal pun, tapi terbaca kat mulut dah. Sebab apa? Dah terbiasa baca. Baik tak perbuatan tu? Baik. Itu bid'ah hasanah. Perkara yang baru dibuat, tapi ada kebaikan. Sebab dianjurkan oleh Nabi SAW. Maka jangan takut baca Yasin malam Jumaat. Ada orang takut masuk neraka. Baca Yasin tak masuk neraka. Baca Yasin masuk neraka. Baca lagu boleh tahan, masuk neraka takut. Ni baca Yasin tak masuk neraka. Takut buat bid'ah. Nah, kena betulkan tashihul mafahim. Betulkan pemahaman kita berkenaan dengan amalan-amalan orang tua kita. Semuanya ada dalil. Jumpa dia tak jumpa je. Masalah dia tak jumpa dalil. Masya-Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk dalam surah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim, litundhira qauman ma undhira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Baik. Ayat pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Yasin, setengah ulama tafsir mengatakan adalah sama seperti, tafsirannya sama seperti Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Ha Mim, Shad, Qaf, Nun. Apa tafsiran yang pertama? Wallahu a'lam bi muradihi. Hanya Allah yang tahu maknanya. Itu tafsiran pertama. Tafsiran yang kedua, Yasin adalah nama Nabi Muhammad SAW. Ini antara tafsir yang paling masyhur. Yasin adalah nama daripada nama-nama Nabi SAW. Nama Nabi banyak. Seperti mana Allah ada 99 nama, Nabi pun banyak nama. Qila dikatakan Nabi ada 99 nama juga. Antaranya Yasin, antaranya Hamim, Taha. Nah, jadi Yasin ini pendapat kedua kata apa? Adalah panggilan untuk Nabi. Yasin, wahai Muhammad, yakni ya Yasin, wahai Yasin, nama Muhammad SAW. Yakni ayat ini diturunkan khusus untuk Nabi kita Muhammad SAW. Allah panggil Nabi, wahai Yasin. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga mengatakan Yasin bermakna ya insan. Yasin dengan maksud wahai insan. Anisin asalnya dalam bahasa Thai, lugah Thai, satu lugah, satu bahasa, bukan bahasa Arab lah. Anisin adalah manusia. Dibuangkan alif nun ya tu, tinggal Yasin sahaja. Maksudnya wahai manusia. Yasin dengan maksud wahai manusia. Thai. Itu pendapat yang ketiga. Juga dalam bahasa Habsyah juga katanya Yasin dengan maksud wahai manusia. Ala kulli hal, Yasin ada 3 pendapat. Ini saya ringkas lah. Saya ringkas. Ada lagi tafsir lain banyak lagi. Lebih kurang 10-12 tafsir tentang Yasin ni. Tapi kita ambil 3. Yang pertama apa? Yasin adalah huruf hijaiyah. Huruf yang ada di depan Al-Quran yang tak tahu maknanya melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kata para ulama, setiap huruf ini ada fadilat-fadilat bacaan dia. Dan kata Nabi SAW, barang siapa yang baca satu huruf daripada Al-Quran dapat 10 pahala. Wala aqul alif lam mim ayah. Kata Nabi, aku tak katakan alif lam itu satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Yasin 2 huruf, 20 pahala. 20 pahala ni kalau kita baca di luar sembahyang dalam keadaan tak berwuduk. Satu huruf 10 pahala. Setiap huruf Al-Quran kita baca di luar sembahyang dalam keadaan tak berwuduk, sebab Quran boleh dibaca dalam keadaan berhadaf. Jangan hadaf besar je, hadaf kecil boleh baca. Nah,
Satu huruf 10 pahala. Kata Nabi SAW, barang siapa yang baca Al-Quran dalam keadaan berwudu, tak berwudu, bukan dalam sembahyang, dalam keadaan tak berwudu di luar sembahyang, satu huruf 25 pahala. Satu huruf ni, Yasin 50 pahala lah. Ulang Yasin. Nah, banyak pahala. Baik. Kata Nabi, barang siapa yang membaca Al-Quran dalam keadaan berwudu, dalam sembahyang tapi duduk, sembahyang sunat main duduk. Sembahyang duduk. Boleh kan sembahyang duduk sunat kan? Baik, dibaca Al-Quran. Baca Al-Quran. Satu huruf 75 pahala. Haji. Kemudian barang siapa yang baca Al-Quran dalam wudu, dalam sembahyang berdiri, satu huruf 100 pahala. Gandaan. Jadi kalau kita dengar satu huruf 10 pahala itu apa? Kalau baca Quran dalam keadaan tak berwudu dan bukan dalam sembahyang. Satu huruf 10 pahala. Minimum ni, minimum baca Al-Quran. Hadis ini marfu' an Sayyidina Ali. Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Baik. Jadi Yasin kita dah faham bahawasanya Yasin ini maksudnya apa? Yang pertama adalah huruf hijaiyah, tak tahu maknanya. Yang kedua, panggilan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad. Yang ketiga, panggilan kepada semua insan, wahai insan. Baik. Wal Qur'anul Hakim. Waw di sini adalah wawul qasam. Wal Qur'anul Hakim, dan demi Al-Quran yang hakim. Al-Quran yang ada hikmah maksudnya. Al-Quran yang menghukumkan. Ai al-muhakkim alladhi la ya'tihi al-batil. Waw di sini adalah maksudnya apa? Wal Qur'ani. Sebab tu kita baca apa? Wal Qur'ani. Sebab apa? Waw itu waw qasam, bersumpah. Dalam ilmu nahwu, kalau masuk wawul qasam, belakangnya mesti bagi bawah. Kalau kata-kata mubtada akan jadi wal Qur'anu. Tapi jadi wal Qur'ani. Maksudnya apa? Waw itu adalah wawul qasam, waw sumpahan. Allah bersumpah dengan Al-Quran. Ulama tafsir mengatakan, kalau Allah bersumpah dengan sesuatu perkara, maka perkara itu agung. Perkara itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak sumpahan-sumpahan Allah yang Allah bersumpah dengan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita nak bersumpah dengan nama Allah. Allah nak bersumpah dengan makhluk-makhluknya yang hebat-hebat. Ya. Antaranya Allah bersumpah apa? Wadduha wal-laili idza saja. Demi waktu duha. Waktu duha tu mulia. Waktu ada sembahyang duha. Wal-laili idza saja, dan malam ketika mula gelap, waktu mulia. Allah bersumpah wasyamsi wa duhaha, dan demi matahari dan waktu duhanya. Segala sumpahan tu menunjukkan perkara itu agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tak pernah bersumpah dengan mana-mana manusia kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La umruka. Dan Al-Quran kata la umruka, dan demi umur Muhammad. Allah bersumpah dengan umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan apa? Setiap umur waktu Nabi Muhammad tu ada kepentingan, ada kemuliaan, ada keagungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mana ada Allah bersumpah dengan mana-mana nabi lain? Tak ada. Allah hanya bersumpah dengan umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lain Allah bersumpah banyak. Wadduha wal qamar wal laili idza yaghsha wan nahar idza tajalla. Banyak. Wa nafsin wa ma sawwaha. Banyak sumpah-sumpah Allah, tetapi Allah tak pernah bersumpah dengan manusia kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan apa? Nabi kita adalah makhluk yang paling agung, makhluk yang paling dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik.